summa ni, yang selepas summa berlaku kemudian. Kalau kita kata Ahmad dan Ali telah pergi sekolah, kita mungkin boleh kata Ahmad datang dulu, mungkin boleh kata Ali datang dulu. Kalau saya kata Ahmad datang sekolah, kemudian Ali. Ahmad datang sekolah, kemudian Ali. Maksudnya Ahmad datang dulu baru Ali datang. Macam tu. Boleh buayah ya? Okey. Kemudian syaqaqna. Syaqaqna ini buayah fi'il madhi ya. Ini fi'il madhi. Sekejap ya. Saya buka kamus sekejap. Saya nak confirmkan. Dia daripada bab apa. Sekejap ya. Okey, dia syaqqa yashukku. Syaqqa mudhari'nya yashukku. Syaqqa yashukku. Okey. Apa dia makna syaqqa yashukku ni? Maknanya apa ni, dia merekah, kami buka, kami pecahkan, kami buka ataupun kami nampakkan, kami tumbuhkan. Macam tu ya. Bukan tumbuhkan, kami buka bumi ni. Okey. Tengok maknanya summa syaqaqna, kemudian kami belah bumi ni. Okey. Apa terjemah syaqaqna dalam Quran terjemah Ibu apa dia? Terjemah syaqaqna. Apa terjemah syaqaqna? Kami membelah. Kami membelah. Syaqaqna maksudnya kami membelah. Dia macam manalah Ibu ya? Asalnya tanah tu, tanah ketika mana belum kita tanam tumbuhan, bila dia keluar daripada bumi tu, asalnya tanah atas tu okey je, tak ada pemerekah ke apa ke. Tapi bila kita tanam dalam tu, tanam biji benih dalam tu, apa jadi pada tanah tu? Tanah tu akan merekah, maka keluarlah biji benih daripada tanah tersebut. Itu kita panggil syaqaqna, kami telah buka, kami telah belah bumi. Itulah sebuah ya. Kami telah belah bumi. Maknanya apa? Bumi daripada atasnya bersambung semua. Bila kita tanam dalam dia dengan dengan biji benih, maka biji benih tu apa jadi? Tanah tu akan membelah. Itu kita panggil syaqaqna. Okey buaya, syaqaqna ni daripada syaqqa yashukku. Syaqqa yashukku, tengok saya tasrifkan ya. Ibu buaya yang dah belajar fi'il madhi, tengok saya tasrifkan. Kotak pertama syaqqa, shin qaf sabdu, syaqqa. Kotak kedua syaqqa tambah alif. Kotak ketiga syaqqu. Kotak keempat syaqqat. Kotak kelima syaqqata. Syaqqa tambah ta alif, syaqqata. Bermula kotak keenam, ibu-ibu buka qaf tu dua-dua. Syaqqaq jadi syaqqaqna. Kotak keenam jadi syaqqaqna. Kotak ketujuh syaqqaqta, kamu telah belah. Syaqqaqta. Kotak ke-8 syaqqaqtuma. Kotak ke-9 syaqqaqtum. Kotak ke-10 syaqqaqti. Kotak ke-11 syaqqaqtuma. Kotak ke-12 syaqqaqtunna. Kotak ke-13 aku telah belah, syaqqaqtu. Kotak 14 kami telah belah, syaqqaqna. Begitu. Boleh buat insya-Allah ya. Syaqqaqna, kami telah belah. Al-ardha, kami telah belah apa? Kami telah belah bumi ni. Bumi asalnya macam tadi, bila tanam pokok pun naik atas, tumbuh atas bumi, maka bumi yang macam tu terbelah. Terbelah dengan pokok tadi yang tumbuh. Syaqqa sebagai penegasan. Kami telah belah bumi dengan sebenar-benar belah, sebenar-benar belahan. Ataupun dengan sungguh-sungguh, dengan pasti. Maknanya lebih kurang macam tu lah. Cuba ibu ya tengok terjemah syaqqa ibu ya. Apa terjemah syaqqa dalam Quran terjemah ibu ya? Okey, apa terjemah syaqqa dalam Quran terjemah ibu ya?
belahan. Okey, lagi. Ibu Salamah belahan. Ibu lain? Belahan saja ke? Sebagai belahan. Boleh. Ibu Kulsum cantik. Dengan sebaik-baiknya. Macam Darul Ain ni dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ibu-ibu ada terjemah dengan sebaik-baik itu macam penegasan. Maksudnya bukan belah biasa. Allah belah bumi ni bukan belah biasa. Dengan belahan tadi datang pokok pula. Bumi asalnya rata saja. Allah belah bumi, keluar pokok. Pokok tu bukan pokok biasa-biasa. Allah belah dengan sebenar-benar belahan ataupun apa tadi ibu terjemah tadi. Saya punya ni dah lari sikit sekejap. Apa lagi? Sebaik-baik belahan. Dengan sebaik-baik belahan tu saya suka terjemah. Sebagai belahan, sebaik-baik belahan. Dengan sebaik-baiknya macam tu ibu Itu lebih baiklah insya-Allah. Okey. Ibu yang tadi masa saya buka komen tadi, saya buka nak baca komen, gambar saya jadi macam mana ibu? Okay, sekarang saya buka komen Ibu nampak mesej ke apa ni? Ke nampak gambar saya? Muka saya tak nampak sekarang kan? Bila tak nampak muka saya, nampak apa dekat skrin sekarang? Cuba komen sikit. Lain macam saya punya Google Meet hari ni. Ibu nampak apa? Hilang. Oh, hilang terus. Tak ada apa-apa. Kosong je. Allahu Akbar. Gelap. Masya Allah. Kamu baru nampak. Pasal saya dah buka balik. Baru nampak Al-Miftah saja macam tu. Masya Allah. Okey, tak apa ibu Allah uji pula petang ni. Saya pun tak tahu kenapa jadi macam ni. Sekejap. Okey. Itu terjemah dia. Soalan balik semalam, anna sesungguhnya kami, sabab benar kami telah timpakan al-ma'a air sabba dengan sebenar-benar curahan. Summa kemudian syaqaqna kami telah belah al-ardha bumi syaqqa dengan sebaik-baik belahan. Okey boy. Tengok tafsiran dia pula. Annana anzalna al-ma'a minas sama'i awis sahabi 'ala al-ardi bi ghazaratin wa kathratin fasabbal ma'i huwa al-matar. Okey. Sesungguhnya kami telah menurunkan air dari langit. Kami, yakni Allah telah menurunkan air dari langit ataupun daripada awan. Dari awan maksudnya awan bawa air hujan lalu Allah curahkan. Curah itu dipanggil sabbun ataupun kalau fi'il madhinya kami telah curahkan sababna. Sabba yasubbu semalam kita belajar, itu kita panggil curah. Daripada atas ke bawah lah dengan banyak. Alal ardi ke atas bumi bi ghazaratin dengan lebat, wa kasratin ataupun banyak. Dengan lebat dan banyak. Fasubbul ma'i huwal matar. Maka curahan air itu yang dimasukkan adalah air hujan. Summa askannahu fil ardi. Summa rawina al-badra Okey. Ibu ayah kemudian kami telah air yang daripada atas kami curah tadi, kami telah tempatkan air itu sekarang atas muka bumi. Tadi air itu dekat langit. Daripada atas Allah telah curahkan, maka air itu ada dekat mana? Air itu dah dekat bumi dah sekarang. Maka apa yang berlaku dengan air tadi? Air tadi bawa biji benih. Maka biji benih itu turun kat mana? Turun kat tanah, lalu masuk dalam tanah-tanah tadi. Biji benih itu dibawa oleh air, oleh Allah Ta'ala. Allah bawakan air. Biji benih itu dengan air yang datang daripada langit tadi, jatuh ke bawah, maka tumbuhlah pokok-pokok. Ibu perasan tak kalau kita tengok National Geographic apa ke Discovery Channel ke, kan orang putih ni suka buat kita panggil dokumentari yang berkualiti, yang sangat berkualiti. Mereka sanggup duduk kat satu tempat ni sampai 2-3 bulan ataupun sampai setengah tahun semata-mata nak ambil video rakaman perubahan yang berlaku kat tempat tu. Pernah tak ibu tengok video asal tempat tu kering kontang? Saya biasa tengok dulu. Tempat tu asalnya ada air, lepas tu musim kemarau datang, kering kontang tempat tu. Kering kontang dan tak ada tumbuhan. Apa jadi pada tanah ibu bila asalnya dia ada air, lepas tu bila lama kering, apa jadi pada tanah tu? Tanah tu jadi macam mana? Bila dah kering sangat, jadi macam mana ibu? Tanah tu biar lama sampai kering, merekah.
Buku sebut berkah, merekah ibu kan. Ibu kita merekah lah. Merekah. Jadi ibu, kering sangat ni. Bila tumbuhan pun tak ada, binatang pun tak ada dalam tu. Kalau katak-katak pun dah lari dah. Contoh macam tu lah. Jadi ibu bila turun, Allah datang air hujan yang banyak, Allah curahkan atas tanah yang kering kontang ni. Ibu, apa jadi pada tanah tu? Subur. Dia berair, jadi subur. Gembur tanah tadi. Jadi subur. Ibu nampak tak? Dekat video tu kalau dia buat lama rakam tu, apa jadi pada tanah tu? Ibu, apa jadi pada tanah yang asalnya kering kontang? Tiba-tiba Allah curahkan air banyak-banyak, hujan lebat. Apa jadi pada tanah tu? Subur. Bila subur apa yang berlaku ibu? Basah lah ibu. Tapi dah subur sekarang kan. Bila subur apa yang berlaku? Bila dah subur. Biji benih pun tumbuh, Ibu Saidah ya. Biji benih tumbuh. Adakah biji benih saja lama-lama jadi apa ibu? Lama-lama ada tumbuhan atas tanah yang kering kontang tadi. Ibu, tumbuhan tadi, akar dia kat mana? Akar dia atas air ke kat dalam tanah? Masa tumbuhan tadi, mesti daripada biji benih tu dekat atas tu ke atau biji benih dimasukkan dalam tanah? Allah Ta'ala telah masukkan biji benih itu dalam tanah, kemudian biji benih itu tumbuh, jadi pokok tu telah membelah tanah tadi. Naik, jadi pokok, Masya Allah, Tabarakallah. Siapa yang tanam? Ada orang tanam ke ibu? Ada orang tanam ke? Allah Ta'ala yang tumbuhkan ibu ayah. Bila benda tu tumbuh, apa yang tumbuh? Mungkin tumbuh buah-buahan, mungkin tumbuh tanam-tanaman yang boleh jadi makanan kepada manusia, bukan saja pada manusia, bahkan juga kepada haiwan-haiwan lain. Siapa yang buat semua ni ibu? Allah Ta'ala yang cipta, Allah Ta'ala yang buat semua ni. Kalau kita kata kita hebatlah, manusia hebat, manusia boleh bercuk tanam dengan kemas, dengan ladangnya, pokok tersusunnya. Hakikatnya pun biji benih yang kita dapat tu daripada siapa? Kadang kita ni manusia ni berlagak je, berlagak ke main lagi. Dia kata akulah yang tanam semua ni. Ibu boleh tak satu biji benih saja yang macam Allah Ta'ala buat manusia cipta? Manusia tak boleh cipta langsung satu biji benih pun, manusia tak boleh cipta. Manusia hanya boleh mengkawinkan biji benih dengan biji benih ni jadi buah yang cantik, Masya Allah. Itu pun dengan akal yang Allah Ta'ala bagi. Manusia sombong. Ibu, nak tanya ibu, saintis seluruh dunia punya saintis berkumpul cipta satu saja biji benih tembikai macam Allah Ta'ala buat, boleh tak? Satu biji benih tembikai yang sama macam Allah Ta'ala buat, yang bila masuk tanah boleh jadi tembikai. Ada tak? Tak ada. Mana ada? Ibu kan? Kumpul semua saintis kat dunia ni, cipta sebiji je biji benih buah durian. Sebiji aja. Tak payah buat buah durian, buat biji benih saja, tanam dalam tanah boleh jadi pokok betul. Jangan ambil yang Allah Ta'ala buat. Buat sendiri. Ambil bahan-bahan, buat sendiri macam Allah Ta'ala buat. Boleh tak? Mana boleh. Manusia tak mampu buat. Tak mampu nak buat. Hebat Allah Ta'ala. Allah cabar dalam Quran, kumpulkan semua manusia, buat satu saja lalat, seekor lalat. Buat seekor saja lalat yang macam Allah Ta'ala buat. Seekor saja lalat macam Allah Ta'ala buat. Manusia takkan mampu buat. Walaupun mereka berkumpul untuk cipta seekor lalat macam Allah Ta'ala buat. Bukan buat apa so? Kecil je lalat. Ibu nampak tak hebat Allah Ta'ala ibu? Nampak tak hebatnya Allah Ta'ala? Pasal tu kita kena belajar tadabbur, harfiah ni macam tadabbur jugalah. Apa tujuan? Supaya kita baca bukan sekadar tahu terjemah. Tapi ibu-ibu ayah kena tahu kenapa Allah sebut macam tu. Jelas insya-Allah ya. Fartafa'a wa zahara ala wajhiha. Maka apa yang berlaku? Pokok tadi pun naik dan nampak atas permukaan bumi. Fakana hunaka anwa'un mukhtalifatun min nabatat fis saghri wal kibri wal hay'ah wasyakl wal laun wal ta'am wal aghrad al mutanawwi'ah kal ghadha wad dawa wal mar'a. Lidha dzakara ta'ala ba'da idzin thamaniyata anwa'in minan nabati biqaulihi. Ibu ayah. Kemudian ibu ayah tengok ya. Ibu ayah, tumbuh-tumbuhan ni yang Allah tumbuhkan dengan biji benih tadi, yang air hujan tadi bawa, Allah datangkan air hujan dengan biji benih sekali, lalu tumbuh tumbuhan, adakah hanya untuk makan saja? Tafsir bagi tahu,
Ada tumbuh-tumbuhan yang besar, ada tumbuh-tumbuhan yang kecil, ada pelbagai bentuk tumbuh-tumbuhan, ada pelbagai warna, ada pelbagai rasa, ada pelbagai tujuan. Ada tujuan yang Allah jadikan, ada tujuan yang Allah Taala jadikan pokok-pokok tadi. Tujuan apa? Tujuan sebagai makanan kita, gizi kita. Sebagai kita punya makanan ruji kita. Ada juga Allah jadikan pokok-pokok tadi sebagai ubat-ubatan. Itu yang kita banyak herba-herba dan sebagainya sebagai ubat-ubatan. Ada juga Allah jadikan pokok-pokok tadi sebagai sebagai apa? Sebagai makanan untuk dimakan oleh binatang ternak. Kita tak makan tapi binatang makan. Jadi semuanya ada tujuan tak ibu ya? Semuanya ada tujuan. Semuanya ada tujuan. Masya-Allah tabarakallah. Jadi orang datang tu. Tak ada. Okey. Oleh kerana itu Allah Taala sebut selepas daripada ayat ini Allah sebut 8 jenis tumbuh-tumbuhan. Selepas daripada ayat tadi, summa syaraqna al-ardha syaqqa, Allah sebut dalam tafsir bagi tahu, Allah sebut 8 jenis tumbuh-tumbuhan. Okey. Nak tahu tak apa 88 tu? Kita tengok depan insya-Allah ya. Ulang balik boy ya. Jadi anna sababnal ma'a sabba, sesungguhnya kami telah mencurahkan air dengan securah-curahnya. Allah curah air banyak, air hujan. Kemudian apa? Summa syaqaqna, kemudian kami telah belah al-ardha, belah bumi, syaqqa dengan sebaik-baik belahan, dengan Allah mengeluarkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang macam-macam bentuk, macam-macam warna, macam-macam rasa, macam-macam tujuan. Maka ibu ayah, ini bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah, satu batas tanah, kita tanam pokok tebu dan selepasnya tepinya kita tanam pokok cili. Tanah yang sama, air yang sama kita tuangkan, air sama kita tuangkan. Ibu ayah, apa rasa tebu, apa rasa cili? Tebu rasa apa ibu? Ada tak kalau ibu tanam tebu sebelah pokok cili, ibu minum tebu rasa pedas? Pernah tak pengalaman minum tebu rasa pedas pasal apa? Sebelah tu pokok cili. Ada tak ibu makan cili rasa manis? Ibu makan cili, sebelah tu pokok cili. Tapi ibu makan rasa manis. Kenapa? Pasal ada sebelah tu pokok tebu. Pernah tak pengalaman macam tu ibu ayah? Padahal tanah sebelah-sebelah saja. Tak belum pernah ibu. Kan? Tanah sebelah-sebelah saja. Tapi tak pernah pun. Pasal apa ibu? Kerana yang bagi rasa manis tu Allah. Yang bagi cili rasa pedas tu adalah Allah juga. Allah Ta'ala yang cipta tebu. Allah Ta'ala yang cipta padi, cipta apa cili. Bagi rasa tu Allah, bagi warna tu Allah. Cili warna merah. Siapa yang bagi cili tu warna merah? Allah yang bagi. Cili warna hijau. Siapa bagi dia warna hijau? Allah yang bagi. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, hebat Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Boleh tak kumpulkan semua manusia cipta sebiji saja benih cili tu, kita makan cili kan ada biji-biji kan. Sebiji saja biji benih macam mana Allah jadikan pada cili, sebiji saja. Seorang pun tak boleh buat. Hebat Allah Subhanahu wa taala ibu ayah ya. Okey. Terus ayat seterusnya. Allah sebut ayat yang ke 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا ibu ya. Ambatsna ni macam mana? Ambatsna ni daripada nabata. Nabata ni maksudnya tumbuh. Nabata, saya nabata yang butuh kot. Nabata yang butuh maksudnya tumbuh. Tapi kalau tambah hamzah di depan, ibu, saya ulang balik ibu. Pagi tadi kita ada bincang kan? Kalau nabata sulasi ke rubai. Nabata sulasi ke rubai. Ulang balik. Pagi tadi kita dah belajar. Nabata sulasi ke rubai. Saya rasa sulasi betul. Saya rasa saya dah boleh tukar dah ibu ya. Saya tukar dekat handphone satu lagi. Pasal handphone ni Google Meet ni keluar lain. Sekejap ya. Sekejap. Saya nak tukar handphone sekejap ya.
Okey, sekejap. Saya tukar. Bismillah. Okey, sekarang ibu nampak saya jelas tak? Okey, jelas tak ibu suara saya? Handphone ni gambar dia tak apa cantik sangatlah. Jelas tak suara saya? Nampak? Okey. Suara jelas tak ibu? Suara jelas tak? Macam sekarang ni dia keluar okey. Tadi tu saya tak boleh nak type. Ini yang macam biasa. Tapi saya kena guna handphone tadi tu dulu pasal itu dia punya yang asal. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, jelas ya? Okey. Apa tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu ayah, kalau nabata, ni boleh tulis. Okey. Kalau nabata maknanya tumbuh. Tapi kalau saya tambah hamzah di depan, okey. Tambah hamzah dia jadi anbata. Ibu, anbata dah jadi rubai kan? Tadi nabata sulasi. Anbata dah jadi rubai kan ibu? Betul kan? Anbata dah jadi rubai pasal dah ada 4 huruf kan? Okey. Macam orang ni kata, ibu orang ni kata ya. Okey. Tadi ibu lain betul ke? Anbata dah jadi rubai kan? Betul ke? Masing-masing takut nak jawab ni. Salah. Betul Ibu Fairuz. Salah tu, jawapan salah tu adalah betul. Maksudnya ibu semua bukan rubai, dia masih sulasi. Pagi tadi kan saya terangkan, dia masih sulasi. Betul Ibu Rusiati, betul Ibu Murni, Ibu Sain. Dia masih sulasi, cuma dia bukan sulasi mujarrad. Kalau sulasi mujarrad 3 huruf semata-mata. Tapi di sini dah jadi sulasi 3 huruf tapi mazid fihi harfun wahid, tambah 1 huruf. Pagi tadi ada kita bincang. Jadi ibu, anbata masih lagi huruf yang sama, nun bata huruf asalnya, tapi tambah hamzah di depan. Maka ibu, makna pun berubah. Kalau nabata tumbuh, kalau anbata menumbuhkan. Beza tumbuh dengan menumbuhkan kan? Pokok itu tumbuh. Allah Ta'ala menumbuhkan pokok itu. Nampak tak beza? Jadi, cuba ibu tengok terjemah ibu. Anbatna, kami telah tumbuhkan. Betul kan? Kami telah tumbuhkan. Betul ibu ya? Ibu tengok tadi, saya punya Google Meet jadi lain. Dia jadi macam ni pula. Kenapa biasa kita keluar gambar warna hijau tu kan, dia jadi macam ni. Tak apa, jadi saya adjust balik. Pening boleh saya. Lalu kami tumbuhkan apa ibu? Lalu kami tumbuhkan. Bukan kami tumbuh, tapi kami tumbuhkan. Beza kan? Jadi ibu, anbatsna, kami telah tumbuhkan. Fa tu memberi makna lalu boleh, maka boleh lagi. Tapi cantik terjemah lalu lah. Lalu kami tumbuhkan. Fiha padanya, ibu. Fiha padanya. Ha tu muzakkar ke muannas ibu? Fiha padanya. Nya tu, ha tu muzakkar ke muannas? Muannas ibu kan? Jadi kembali pada siapa? Apa kalimah muannas yang sesuai kita kembalikan? Kalimah ha ni muannas, tapi nak kembali pada siapa? Nya tu kembali pada siapa? Cuba ibu cari mana sesuai. Bumi, kalimah al-ard. Bagus ibu Bahriah ya. Kembali kepada kalimah al-ard, bumi. Bumi yang Allah sebutkan pada ayat sebelumnya, ataupun tanah. Bumi ataupun tanah. Summa syaqaqna al-arda. Al-arda tu terjemahnya tanah lah kat sini, sesuai. Tanah. Maka fa'ambatna fiha, kami telah tumbuhkan pada tanah tadi. Padanya, yakni pada tanah tadi. Boleh? Bumi boleh, tanah boleh. Okey. Apa yang Allah tumbuhkan? Hubba, fiha habba, habba. Apa dia habba ibu? Habba apa? Habba tu bijian, biji. Tu habbah as-sauda. Habba tu as-sauda, bijian hitam. Tu kita panggil habba tu as-sauda tu kan. Habba ni maksudnya bijian. Bijian. Bijian lagi apa lagi? Allah tumbuhkan wa'inaban. Ayat seterusnya wa'inaban wa qadba. Wa'inaban wa qadba. Apakah dia makna wa'inaban? Okey. Inaban ni
apa ni, anggur lah, anggur kan. Inaban, anggur kan terjemahnya kan ibu ayah kan. Anggur. Wa qadba, dan juga qadba. Qadba ni maksudnya apa? Uh, macam buah kurma tu. Qadba ni dia macam buah kurma, ya. Betul ibu? Apa terjemah qadba kat situ? Okey. Sayur-sayuran. Okey, maksudnya sayur-sayuran yang dia ni macam basah-basah sikit. Okey. Boleh ya? Sayur-sayuran. Sekarang kita baca tafsiran dia. Qadban, saya tengok tafsir lah sekejap ya. Saya tengok dia punya kamus. Nak confirmkan balik. Kalau kita tengok buku boleh, tapi kita kena confirmkan betul-betul dengan kamus dia. Sekejap ya. Kat sini, al-qadbu kullu syajaratin talat wa basatat aghsanuha. Okey, ataupun asy-syajaru ar-radbu, pokok-pokok yang basah, yuqta'u maratan ba'da ukhra. Yang dia tumbuh, kita potong, dia tumbuh lagi. Potong, tumbuh lagi. Itu namanya qadbah. Betul tak ibu? Kan sayur-sayur kan? Tanam sayur, dia tumbuh. Dia tumbuh, kita potong, dia tumbuh lagi. Potong, tumbuh lagi dekat dia punya tu. Ada tak macam tu ibu? Betul tak? Kan sayur-sayur, ada jenis sayur-sayuran yang dia tumbuh, bila kita potong, betul dia tumbuh lagi. Ada tak? Sayur-sayur macam tu kan, saya tak pernah tanam sayur. Apa contoh sayur yang macam tu ibu? Dia tumbuh, lepas tu kita potong dia, dah ambil sayur tu, dia tumbuh lagi. Kucai lagi. Apa lagi? Dia biasa panjang-panjang macam tu lah. Daun sop, banyaklah ibu ya, sayur-sayuran lah. Okay. Jadi kita kena faham, bukannya qadbun tu terjemah sayur. Sayur lain, sayur dalam bahasa Arab khadrawat. Sayur dalam bahasa Arab khadrawat. Tapi di sini maksudnya macam mana? Tanam-tanaman yang bila kita potong dia tumbuh lagi. Potong tumbuh lagi. Potong tumbuh lagi. Itu kita panggil qadbun dalam bahasa Arab. Saya boleh je terjemah tadi. Qadbah tu terjemah sayur macam yang ibu terjemah sayur boleh, tapi tak nak. Kita nak kena faham kenapa namanya qadbun. Di sini dibaca qadbah. Kenapa? Qadbah tu maksudnya tumbuh-tumbuhan yang ditumbuh dan dia biasanya dia bukan kering, dia basah-basah macam tu. Akan kita makan, kita potong dia tumbuh lagi. Potong tumbuh lagi. Itu namanya qadbun. Di sini dibaca qadbah. Ibu faham tak ibu? Faham tak kenapa nama qadbah dekat sini? Boleh faham ya? Itu maksudnya tumbuh-tumbuhan yang dipotong, ambil makan, potong, ambil makan. Dia tumbuh lagi macam tu ya. Okey. Jadi ada berapa jenis ni? Dah 3 jenis dah. Pertama Allah sebut, fa'ambatsna fiha, kami tumbuhkan padanya. Pertama habba, biji-bijian. Ada tanaman dalam bentuk biji-bijian. Apa lagi? Ya. Apa yang biji-bijian ibu? Contoh biji-bijian, makanan kita biji-bijian apa dia? Habbatus sauda, lagi apa ni? Yang biji-bijian. Tapi dia makanan. Aircon tak buka panas. Lupa buka aircon. Apa lagi ibu yang biji-bijian? Lada hitam, kan? Lada hitam biji-bijian. Apa lagi biji-bijian? Anggur biji, bukan. Ini biji-bijian kecil-kecil tu ibu. Macam lada hitam, gandum. Gandum biji-bijian ke? Ya, asalnya macam tu ibu ya. Saya pun tak tahu. Ketumbar. Gandum saya makan yang dah hancur, yang dah ni. Biji sawi, betul ibu, biji sawi macam tu. Itu namanya kami ciptakan habba, tumbuh-tumbuhan yang bentuk biji-bijian. Kemudian apa lagi? Kami ciptakan anggur. Apa lagi? Kami ciptakan qadbah, boleh terjemah sayur-sayuran, tapi kita faham dari segi binatang pula. Tumbuhan yang tumbuh, ditumbuh, kita cantas dia, ditumbuh balik. Cantas, tumbuh balik. Itu dia. Boleh boyah ya, insyaAllah. Okay. Tengok tafsiran dia. Ay fa'ambatna fil ardi al-hububu
kami tumbuhkan dalam tanah tadi biji-bijian allati yataghazza biha, yang mana manusia makan dengannya, kal hantah, contohnya gandum, wasyair, syair ni bali, wazurrah, zurrah gandum, hantah ni apa ya, lupa saya, wal a'nab al mutanawwi'ah, dan juga pelbagai jenis anggur, waradbah awil qittu awil bersim awil fasfasah allati ta'kuluha ad-dawab radbatan, dan beberapa jenis sayur-sayuran lain yang binatang-binatang pun boleh makan secara mentah macam tu saja. Wal makna anna nabata la yazalu yanmu wa yatazayyadu ila an yasira habban wa 'inaban wa qatban. Okey. Maknanya buaya, tumbuh-tumbuhan ini akan sentiasa membesar, akan sentiasa tumbuh, akan sentiasa bertambah sampai dah jadi sama ada tu makanan dari segi biji-bijian ataupun dari segi buah anggur dan seumpama dia, ataupun dari segi dia jadi sayur-sayuran. Apa nak masuk apa yang nak kata ibu daripada ayat sebelumnya? Allah perintahkan ayat 24 kan, falyanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Allah perintahkan kita lihat pada apa yang kita makan. Hari-hari kita makan ni Allah perintahkan kita lihat. Sebelum Allah perintahkan kita lihat makanan, apa dia? Allah suruh kita tengok dulu. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami telah turunkan air hujan dengan selebat-lebatnya. Itu first. Allah Taala telah turunkan air hujan selebat-lebatnya. Kemudian summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baik belahan. Apa yang berlaku? Fa'ambatna, maka kami tumbuhkan kat bumi tadi fiha habba, pertama sekali daripada Allah turunkan air hujan dengan benih sekali. Apa yang berlaku? Pertama berlaku Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bersifat biji-bijian, macam kita cakap tadi, biji sawi dan sebagainya. Yang kedua, apa dia? Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dalam bentuk buah-buah anggur dan seumpama dia lah. Buah-buahan lah maksudnya, buah anggur dan seumpamanya. Okey. Kemudian waqadba, ataupun dalam bentuk sayur-sayuran, yang mana makanan tu kita tanam, dia tumbuh, lepas tu kita cantas, dia tumbuh lagi, cantas tumbuh lagi, dalam bentuk macam tu ibu ayah. Okey. Jelas ibu ayah semua insya-Allah. Jadi untuk hari ini sekat itu saja sampai ayat yang ke-28. 28 pasal saya nak check balik handphone saya ni. Kenapa Google Meet kat handphone satu lagi tu payah nak guna. Okey. Seterusnya kita sambung besok insya-Allah ya. Besok ataupun hari Isnin ataupun bila-bila lah, tengok keadaan insya-Allah. Sambung ayat yang ke-29 nanti insya-Allah. Sekat itu saja ibu ayah boleh faham ya. Ada soalan tak ibu ayah? Ada soalan tak? Tak ada ya. Kita ada sekat ini saja insya-Allah ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Afwan ibu semua, afwan wa iyyak, sama-sama. Terima kasih atas doa semua insya-Allah ya. Ramai-ramai ibu ayah baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Afwan ibu, terima kasih semua insya-Allah.